Naim Mokhtar sifatkan kejayaan Perdana Menteri satukan keluarga Nadir bukti keprihatinan tinggi. Fahmi Fadzil arah MCMC kesan suspek ulang siar video lama. Bersatu Hulu Selangor dakwa majoriti pengundi KKB mahu PN diwakili calon Melayu. Mufti Pulau Pinang beritahu, boikot melampau merosakkan agama dan akhlak. Tamrin Abdul Ghaffar sedia jawab di mahkamah jika didakwa. Rayuan Najib untuk tukar hakim kes 1MDB didengar 20 Ogos ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi petang 16 April 2024 bersamaan 7 Syawal 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Nextstep TV dan follow Facebook Nextstep Malaysia. Kesungguhan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga berjaya menyatukan keluarga Ketua Pegawai Eksekutif Cinta Gaza Malaysia, Muhammad Nadir Al-Nuri Kamaruzaman, membuktikan keprihatinan tinggi Perdana Menteri kepada soal kebajikan rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, kejayaan itu juga menzahirkan kebijaksanaan kepimpinan Datuk Seri Anwar yang cukup dihormati dunia sehingga misi besar menyatukan keluarga Muhammad Nadir Al-Nuri yang sebelum ini berada di Palestin telah terlaksana dengan jayanya. Sehubungan itu, beliau menyeru semua pihak untuk terus bersama-sama dengan Perdana Menteri bagi menyatakan solidariti kepada perjuangan menuntut keamanan dan kesejahteraan negara Palestin. Terdahulu, Muhammad Nadir Al-Nuri dalam catatannya bertajuk 183 Hari Yang Panjang menerusi hantaran di akaun Facebook serta Instagram berkata, Datuk Seri Anwar merupakan individu penting yang memainkan peranan utama dalam misi membawa keluar keluarganya dari Gaza saat wilayah Palestin itu diserang tentera Israel. Muhammad Nadir Al-Nuri berkata, sehari sebelum Aidilfitri, beliau dihubungi Setiausaha Politik Perdana Menteri Farhan Fauzi yang memintanya datang ke satu lokasi khas selain membenarkan Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia (MAPIM), Dr. Ahmad Sani Abdul Alim Arabi untuk turut sama ke lokasi itu. Semalam, Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di laman Facebooknya turut menyatakan penghargaan kepada Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi dan Kerajaan Mesir atas kerjasama yang diberikan dalam membawa keluarga Muhammad Nadir keluar dari kawasan bergolak itu. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil mendakwa video tular di laman sosial TikTok yang dimuat naik oleh seorang individu merupakan rakaman pada tahun 2019. Menurutnya, rakaman berdurasi 1 minit 49 saat itu sengaja diulang siar kerana mahu menimbulkan rasa marah. Sehubungan itu, katanya, beliau telah mengarahkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC untuk mengesan suspek untuk diambil tindakan sewajarnya. Menerusi kenyataan di laman X, Kementerian Komunikasi akan mengesan suspek selain akan mengambil tindakan sewajarnya. Sebelum ini, seorang pengguna media sosial DX memuat naik tangkap layar yang memaparkan maklumat akaun itu kerana didakwa membuat fitnah terhadap Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Bersatu Hulu Selangor mendakwa majoriti pengundi di Kuala Kubu Baharu mahu Perikatan Nasional PN diwakili calon Melayu pada PRK 11 Mei ini. Pemangku ketuanya Khairul Azhari Saud berkata, kajian di lapangan jentera Bersatu mendapati gelombang PN yang menawan majoriti kawasan utara Selangor pada PRN Ogos lalu kian merebak ke Kuala Kubu Baharu. Parlimen Hulu Selangor dan dua DUN di bawahnya, Hulu Bernam dan Batang Kali, dimenangi PN pada PRU 15 dan PRN lalu, manakala Kuala Kubu Baharu kekal milik DAP sejak 2013. Bagaimanapun, Khairul berkata, mereka akan akur dengan pemilihan calon dari mana-mana komponen PN
yang ditentukan pimpinan dan akan tetap berkempen memenangkannya. Awal bulan lalu, Presiden Gerakan Dominic Lau berkata, parti itu mempunyai kelebihan jika dibenarkan mewakili PN pada PRK Kuala Kubu Baharu. Pada PRN lalu, Ketua Gerakan Selangor Henry yang bertanding di kerusi itu tewas kepada penyandangnya Lee Ki Hiong dari DAP dengan majoriti 4,119 undi. Lee, wakil rakyat 3 Penggal Dun Kuala Kubu Baharu, meninggal dunia akibat kanser pada 21 Mac lalu. Mufti Pulau Pinang Datuk Seri Wan Salim Wan Muhammad Noor memberitahu boikot yang melampau tidak patut digalakkan kerana ia mencerminkan sifat taksub dan kedengkian sekaligus merosakkan agama serta akhlak. Secara prinsipnya, tindakan boikot mana-mana restoran, syarikat atau premis perniagaan yang didapati melakukan penghinaan terhadap agama Islam atau umatnya boleh dianggap wajar. Bagaimanapun katanya, ia perlu dilakukan sekadar diperlukan atau secara sederhana sahaja sebagai tanda protes. Dalam dunia global pada masa kini, kehidupan bersama antara sesama warga negara yang berbeza etnik, agama dan budaya merupakan realiti yang mesti diakui. Beliau mengulas hantaran memaparkan gambar pelanggan menikmati makanan di sebuah restoran makanan seperti anjing dan babi. Tambah Wan Salim, umat Islam memerlukan kewarasan dan kebijaksanaan dalam mengurus kepelbagaian supaya tidak menambahkan lagi ketegangan yang boleh membawa kepada pergaduhan yang merugikan semua pihak. Anak kepada bekas Timbalan Perdana Menteri Tun Abdul Ghaffar Baba, iaitu Datuk Muhammad Tamrin Abdul Ghaffar, negaskan beliau bersedia menjawab di mahkamah terhadap semua soalan berhubung catatan dalam blognya yang sedang disiasat polis. Katanya, semua soalan akan dijawab jika beliau didakwa di mahkamah. Terdahulu, Tamrin tiba di Bukit Aman pada jam 10.35 pagi untuk memberikan keterangannya dan beliau diiringi Peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali. Beliau dipanggil memberi keterangan di Bukit Aman susulan catatan di blog berhubung ramalannya mengenai kepimpinan dan keadaan politik Melayu di negara ini dalam tempoh 10 tahun akan datang. Sementara itu, Rafiq berkata, Tamrin memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak polis ketika sesi itu. Rafiq berkata, Tamrin disiasat mengikut Seksyen 505-C Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pada Khamis lalu, Tamrin mendedahkan beliau dipanggil polis susulan catatan blog yang disiarkannya mengenai ramalannya mengenai kepimpinan dan keadaan politik Melayu di negara ini dalam tempoh 10 tahun akan datang. Pasukan Peguam bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak akan mendapat peluang pada 20 Ogos ini untuk mengemukakan hujahan lisan bagi perintah Mahkamah Rayuan untuk mengetepikan Hakim Datuk Colin Lawrence Sekura daripada mempengerusikan perbicaraan rasuah 1MDB. Mahkamah Rayuan telah menetapkan tarikh itu untuk mendengar rayuan Najib selepas Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan berkenaan sebelum ini. Najib memohon hakim baru untuk mendengar kes 1MDB kerana Sekura pernah menjadi rakan kongsi dengan bekas buruan yang dikaitkan dengan 1MDB, Jasmine Lu, di sebuah firma guaman 15 tahun lalu. Lu yang kini menjadi saksi pendakwaan utama dalam perbicaraan rasuah itu. Peguam Perayu Muhammad Farhan Muhammad Syafi mengesahkan Mahkamah Rayuan menetapkan tarikh itu pada 20 Ogos ini. Peguam itu menambah bahawa Mahkamah Rayuan juga memberi arahan kepada pasukan pembelaan dan pendakwaan untuk memfailkan hujahan bertulis mereka selewat-lewatnya pada 5 Ogos ini dan perkara itu ditetapkan untuk pengurusan kes selanjutnya pada 6 Ogos. Pada 18 Ogos tahun lalu di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Sekura menolak permohonan Najib supaya beliau menarik diri daripada kes 1MDB dan meminta hakim baru mengetuai perbicaraan itu. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV.
Nextstep Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.